Saya Zainul daripada Proton PJ Lega Motors. Macam sebelum ni saya pernah buat video pasal Saga juga. Cuma orang kata video tu kita buat melalui rumah. So tak ada peluang untuk saya ceritakan secara live dengan model dia sendiri. So hari ni saya dapat peluang untuk saya ceritakan model Saga secara depan-depan untuk kita faham apa yang saya cuba sampaikan. Okey? Sebelum saya cerita pasal Proton Saga ni, saya minta kawan-kawan semua, anda semua minta tolong like saya punya page Proton Petaling Jaya Zainul Alias, dan YouTube channel saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias. InsyaAllah dalam page Facebook Petaling Jaya Zainul Alias itu akan ada banyak video tentang model-model lain selain daripada Saga, seperti Iris, Persona, Ezora, dan juga S70 dan S50. So saya minta kawan-kawan semua boleh tolong tekan like Facebook page saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias, dan YouTube channel saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias, dan tekan button lonceng untuk subscribe. Okey, jumpa saya selepas. Terima kasih. Semua, Proton Saga ni dia memang ada dua model, dia ada tiga spek. Satu Proton Saga Standard Manual, Proton Saga Standard Auto, dan juga Proton Saga Standard Auto Premium. So dekat depan saya ni saya akan ceritakan tentang Proton Saga Auto Premium dulu. Okey. So untuk bahagian depan dia, kalau Proton Saga Auto Premium ni dia ada day running light, kita panggil DRL lah. Okey. So bila kita start kereta, lampu ni orang kata memang dia akan sentiasa menyala lah. So kita orang boleh nampak lah, kata kereta ni memang ada DRL lah. Tapi kalau standard, dia memang tak ada DRL lah. So selain daripada DRL tu tadi, dia pun ada front sensor juga dekat bahagian sini. So boleh, orang kata boleh detect sensor depan. So kalau ada kita nak parking depan ataupun ada objek apa-apa, dia akan berbunyi sensor tu lah dekat sini. Kemudian dekat sini pun grill dia pun cantik, dia letak macam honeycomb, dan dekat sini pun sama. Okey, bahagian depan pun kita buat grill dia honeycomb, nampak lebih sporty lagi, dan ada lining silver lah dekat sini. Untuk perbezaan standard, dia cuma beza dia tak ada DRL ni lah, tapi front sensor tetap ada. Okey. Kemudian di bahagian depan ni, rim dia kalau ikutkan standard, dia lebih kurang macam model standard yang dekat sini. Jom kita tengok. So ini ialah orang kata model standard tadi tu. So dekat luar tadi macam saya dah ceritakan, dekat luar ni door panel dia memang warna hitam, dan sport rim dia 14 inch, dan dia hanya warna chrome silver saja. Okey, dan bahagian sini pun dia warna hitam, door handle dia pun warna hitam, dan macam saya cakap tadi, dekat bahagian depan dia, dekat sikit, dia tak ada DRL lah, tapi dia ada letak warna, tapi still lips dia warna hitam, so nampak lebih sporty, dan sama juga ada silver lining dekat bahagian depan. Okey. So kalau premium dia punya bahagian luaran dia, perbezaan antara standard tadi, kalau premium ni dia cantik sikit. So door handle dia kita ikut warna body, dan side mirror dia pun ikut warna body. Kemudian sport rim dia 15 inch. Okey. 12 tone. So orang kata apa, nampak lebih sporty. Dekat sini silver, dan bahagian belakang dia hitam. So nampak lebih cantik lah. Okey. Dan bahagian belakang lampu dia memang dekat sini LED.
Okey. Yang ini kita pakai halogen lah untuk brake. Tapi dekat sini dia memang LED dan ada reverse, ada lampu reverse dan ada reverse kamera sekali. Kalau untuk standard memang tak ada. So dia ada reverse camera, dia datang dengan reverse camera. Dan logo tu kita dah tukar. Daripada sebelum ni ada logo Proton, tapi kita buat macam tulisan Proton dekat sini. Nampak lebih elegan lagi, nampak lebih profesional lagi. Kemudian dekat sini dia warna silver lah. So nampak lebih sporty lagi. Okey. Untuk keluasan bonet dia, bila kita tengok bonet dia, kalau nak dibandingkan dengan segi segmen lain, daripada segi segmen lain, memang dikatakan Saga ni compact, bonet memang paling luas daripada compact kereta lain. Saya tak nak sebut jenama lah, tapi anda boleh tengok, abang anda boleh survey mana-mana kereta compact brand lain memang takkan ada seluas luasan kabin bonet ni. Orang kata apa, dan lebih kurang kita boleh letak dalam 4 beg luggage besar. Okey. Dan dekat bahagian bawah ni kita dah simpan kompartmen untuk spare tire dan jack. Untuk pengetahuan, ada setengah model compact lain memang dia kadang-kadang dia tak bagi spare tire. Okey. So untuk Proton memang kita akan bagi untuk safety lah. Okey. So macam Saga sebelum ni, dia kalau ikutkan bila kita nak buka bonet ni, dia ada kunci dekat sini. Okey, tapi sekarang ni kita dah tak perlu kunci lagi. Kita just tekan button yang ada dekat sini. Kalau kita tengok button dekat sini, just tekan button hold ni saja. Tapi kena tekan unlock dulu. Bila kita tekan unlock, so kita hold button ni, so nanti bonet ni akan buka sendiri. So kita just angkat saja. Nampak lebih mudah dan lebih profesional. Kalau model compact lain saya tak rasa tak akan ada button di sini dengan harga yang murah macam ni. So next time boleh tekan button ini saja. Okey. Kalau untuk fungsi remote dia ni, dekat sini dia ada 4 button. Satu untuk lock, satu untuk unlock, satu untuk saya terangkan tadi untuk buka bonet bahagian belakang, dan satu lagi alarm lah. So bila kita nak guna tu, bila kita nak buka kereta, kita nak unlock kereta, so bila kita tekan unlock tadi tu, lampu dia akan menyala 2 kali. Okey, saya ulang lagi sekali. Bila saya tekan, dia akan keluar lampu 2 kali, bermakna kereta ni kita dah unlock. Okey, kalau kita nak lock, kita tekan button lock ni tadi, maksudnya kereta ni dah lock dan lampu dia akan keluar sekali. Dia akan keluar dekat sini dan dia akan keluar dekat sini. So kita boleh tahulah kereta tu lock ataupun tak unlock. Okey, saya akan cerita pula bahagian dalam pula lepas ni. Sekarang ni saya nak cerita bahagian dalam pula. Jom ikut saya. So kalau nak start kereta, masukkan kunci dan start kereta. Okey. Sudah. Untuk bahagian dalam, kalau kita nak start kereta, so untuk kita on switch aircon tu tadi dekat bahagian sini. So dekat sini dia ada terangkan level fan tu lah, 1, 2, 3 dan sampai paling maksimum dia 4 lah. Okey. Biasanya Proton ni memang aircon dia memang paling terbaik lah. Okey, memang sejuk. Kita tak payah letak sampai 3 pun tak apa, 2, 1 pun dah sejuk dah. Pada siang hari saya cakap. Kalau malam lebih sejuk lagi. So dekat sini dia punya temperature. So kalau dekat bahagian hujung ni kira paling sejuk lah. So macam saya cakap tadi, Proton ni memang champion lah bahagian aircon. Dia memang sejuk. So tak payah letak sejuk sangat, kita letak macam ni pun dah okey. So dekat ini ialah untuk sekelip lah. So sama ada angin luar dan angin dalam lah. Okey. Dan ini dia punya meter lah. Okey. Meter. Dekat bahagian meter ni
So dia ada ada info beritahu berkaitan minyak. Sekarang minyak memang dah habis lah. So nanti kalau ada blinking tu maksudnya minyak dah memang dah nak habis. So biasanya atas pengalaman saya, kalau minyak blinking ni kita masih lagi boleh jalan lebih kurang dalam 10 km lah untuk ke stesen minyak, sebab dia ada spare lagi. Tapi kalau ikutkan dekat sini 61 tu mungkin boleh pergi lagi, tapi bagi saya dia estimate saja. Tapi dia tak mungkin 61 lah. Yang ini pula bahagian odometer, maksud kereta ni dah 6,469 km lah perjalanan dia. So selain daripada tu kita nak tengok odometer tadi tu. Bila kita tekan bahagian sini, ada akan keluar trip A dan satu lagi slot ialah trip B. Fungsi trip A dan trip B ni dia bagi tahu kita untuk kita tahu jarak sesuatu tempat tu. So dia ada dua slot. Anda boleh pilih trip A atau trip B. Sebagai contoh, kalau kita contohlah kita daripada KL ni nak balik ke kampung, so kita boleh tahu jarak berapa kilometer daripada rumah kita ke kampung tadi tu. So bila kita nak mulakan tekan untuk mulakan trip tu tadi, sekarang ni ada 300. So kalau kita nak reset balik, just pergi mana-mana satu bahagian trip A atau trip B tadi, tekan lama-lama button ni dia akan jadi kosong. Itu salah satu fungsi yang kita dah tahulah. Kemudian dekat sini kalau kita tengok ada bahagian hutang liter dan 1 km, dia bagi tahu ini info berkenaan orang kata apa, estimate minyak yang telah digunakan. Minyak yang telah digunakan maksudnya bila kita bawa tu jadi kita akan dapat tahu berapa minyak yang digunakan. Yang ini pula average 6.8 liter untuk 1 km. Maksudnya dia average estimate setiap 1 km kita bawa tadi tu 6.8 liter lah. Dia dah minum kita punya minyak tadi tu lah. Dan satu lagi tadi, inilah orang kata apa, minyak balance yang ada. So bila kita isi full ke ataupun isi berapa ringgit yang kita isi, dia akan keluar berapa liter minyak yang ada. So ini macam biasalah, tahap kelajuan. Yang ini pula dia punya RPM lah. Okey, sekarang ni saya nak test kereta ni. Nanti saya ceritakan pasal radio pula. Okey, untuk permulaan jalanan, orang kata apa, dekat sini reverse, ni gear parking, ini gear reverse. So bila kita reverse ni, dia akan keluar. Macam saya cakap tadi, untuk Saga Premium dia memang ada reverse camera dekat sini. So kita boleh nampak video dekat belakang lah. So kalau kita nak reverse ke apa ke, dia akan keluar. So maksud lining dia dekat sini, kalau merah ni orang kata apa, jarak tu memang dah dekat. Hijau ni maksudnya kalau ada sesuatu objek dekat bahagian sini, so dah dekat sangat dengan bumper, dia akan keluar, dia akan sensor dekat situ. Contoh kalau ada tiang ke apa ke, dia akan sensor. So dekat sini hijau maksudnya tak ada objek apa-apa. So kita boleh reverse lah. Okey. Selain daripada tu, sekarang ni saya akan cerita pula pasal radio. Okey. Dekat sini kalau kita tengok radio dia memang touchscreen Android. Okey. Dia lebih kurang macam handphone kita jugalah sebenarnya. Okey. Kalau dekat sini dia ada function button easy connection. So easy connection ni kita kena download dia punya application nama Easy Connection. So video lain saya akan datang akan ceritakan pasal Easy Connection ni. So fungsi dia kita panggil ialah mirror link lah. So mirror link ni maksudnya apa yang ada dalam handphone kita, dia akan mirror link dekat radio ni tadi. Okey. Selain tu dia ada button untuk galeri ni untuk kita tengok gambar. Okey. Lepas tu file manager ni orang kata apa, storage ke atau apa, kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. So macam gambar ke apa yang kita dah simpan ke, video ke apa yang kita dah simpan kat dalam ni, gambar ke, macam tu lah. Okay. So dekat sini ialah button music. Okay, button music ni tadi, kalau kita nak guna nak dengar music, okay, music ni boleh dikatakan ada dua. Satu, kita boleh gunakan daripada Bluetooth
Maksudnya kalau kita ada device macam handphone ke ataupun device lain, music recorder lain macam yang menggunakan Bluetooth, so on Bluetooth anda, so connectkan dengan Bluetooth tu dekat sini, kita boleh dengar lah. Selain daripada tu tadi, USB. Okey, kalau kita nak dengar music daripada USB tadi, kita just ambil USB tu tadi, kita just cucuk dekat sini. So daripada USB tu tadi, kita boleh cucuk dekat sini. Kita pun boleh dengar music daripada USB tu tadi, ataupun kita nak tengok movie. Kita just tekan button macam kamera ni untuk kita tengok movie lah. So dia ada dua, gambar pun sama. Kalau kita nak tengok gambar, so masukkan USB tadi, just tekan yang gambar ni tadi, so dia akan keluar daripada USB tadi tu lah. Okay. So selain daripada tu tadi, kat sini ialah button radio. Any Masters program. For more information, please visit unt.edu.my or call 1300 8800. Kita nak adjust volume tadi, sama ada dekat sini pun boleh ataupun dekat sini pun boleh. Dia pun ada multifunctional button dekat sini untuk kita search radio ataupun next song lah. Kalau kita guna USB music tadi tu, so kita nak dengar next song, ini adalah button dia tadi. Ini adalah mode. Selain daripada dekat sini, kita pun boleh tekan button mode dekat sini. Sebagai contoh, kita nak tukar mode, kita tekan button mode, dia akan keluar screen dekat sini. Okay. So yang ini pula button untuk telefon. Okay, untuk button telefon ni, kalau kita connect Bluetooth, bila kita dah synchronize handphone kita dengan radio ni tadi, bila kita dah pair Bluetooth tu tadi, so kita boleh synchronize apa contact number kita ada kat dalam ni, ataupun sebelum ni kita ada call pun dia akan keluar history. Dan keypad ni, kalau kata apa anda nak call, dia akan keluar keypad untuk kita dial nombor tu tadi. Okay. Yang ni pula tadi saya dah ceritakan, yang ni button untuk video lah. So bila kita nak tengok video tu tadi, kita just cucuk USB kat sini dan kita boleh tengok video. Okay. So ini setting. So setting dekat sini, bila kita tekan setting untuk radio ni, so kalau nak on Bluetooth, dekat sini ada tulis Bluetooth, so kita on Bluetooth dekat sini. So device name ni tadi adalah kita boleh set sendirilah, kita nak letak apa nama Bluetooth tu tadi. Okay. Kemudian dia akan bagi tahu apa device yang kita dah connect dekat sini. Dan kat sini pula available device, bila kita scan, kita boleh tahu, dia akan show Bluetooth apa yang tengah ada lah. So sekarang dia akan keluar Oppo lah, maksudnya ada Bluetooth. Kita, kalau contoh kita nak connect handphone kita, kita ada Oppo, so kita tekan button Oppo ni untuk kita connect Bluetooth tu tadi. Okay. So selain daripada tu, dekat sini ada audio. So daripada button audio ni tadi, kalau kita nak setting volume dia ke, atau kita nak setting dia punya loudness setting tu, maksudnya kalau kita nak tahu, kita nak setting dia punya bass ataupun treble atau middle punya speaker, so dekat sini kita boleh setting lah. Okay. Kemudian equalizer ni pun sama, kita boleh adjust dia punya apa kesukaan kita lah, dia punya frekuensi dia tadi, normal ke pop ke apa ke lagu yang kita dengar tadi tu, terpulang pada anda. Kemudian volume balance ni pun kata apa, kita boleh tengok dekat sini. Kita nak dengar sesuatu music tadi ataupun radio tadi, kat mana lebih dia, kita boleh setting dekat sini. Kita boleh setting dekat sini, terpulang pada anda mana satu yang kita nak dengar yang lebih jelas ni. Okay. Itu untuk setting yang sound system tadi tu. Dan ini display ni pun sama, backlight ni kalau kita nak adjust brightness dia, nak rendah screen ni lah tadi, so kita boleh adjust. Biasanya kita letak 100% lah, so nak bagi dia terang. So yang ini pula screen parameter setting. Ini daripada segi lain, brightness dia ke ataupun kontras dia ke, kita boleh set kat sini. Kemudian dekat situ tadi, selain daripada tu tadi, display tadi, screen saver ni pun kita boleh pilih
daripada USB kita ataupun daripada storage. Sekarang ni kita tak ada. So kalau kata apa kita nak letak gambar ke apa tadi tu, kita just cucuk USB. Bila kita dah cucuk USB, nanti dia akan menyala USB kat sini, kita boleh save daripada USB tadi tu lah. Kalau kita nak letak gambar kita ke, gambar anak ke apa ke pun boleh, tak ada masalah. Okay, selain daripada radio ni tadi, so dekat sini kalau ikutkan ada sistem juga. So bila kita tekan sistem tadi, kalau kita nak tengok update, just tekan update ni tadi. So kalau ada keluar apa-apa notification ni, just tekan upgrade je lah kalau ada suruh upgrade. Okay. Okay, selain daripada tu, untuk ciri-ciri lain, kalau dekat sini button dia ada button untuk lock. Kalau nampak ada logo lock ni, maksudnya kalau kita tekan button ni, kalau dia menyala, maksudnya kita dah lock kereta ni lah, untuk bahagian dalam lah. So kalau kita nak unlock balik, kalau lampu ni tak menyala, maksudnya kereta tu dah boleh buka lah. So kita boleh buka kereta untuk passenger yang lain lah. Okey, yang ni pula untuk heater belakang. So bila kita tekan heater belakang ni, dia akan menyala lampu warna kuning untuk heater dekat bahagian belakang lah. Yang ni pula double signal. So yang ini untuk lampu hazard. Yang ni lah untuk parking sensor. So kalau kata apa kita nak guna sensor depan yang saya bagi tahu tadi, so tekan button P ni tadi, dia akan menyala dan dia akan keluar logo P dekat meter ni tadi. So dekat sini kalau boleh nampak, so sensor depan akan berbunyi lah kalau kata ada objek dekat bahagian depan, ataupun ataupun kita nak parking bahagian front sensor depan lah. Okey. Dan dekat sini adalah aircon, temperature dia, ini fan level ada sampai 4, ini untuk circulate. Okey. Yang ni pula button gas. Kalau kita tak tekan button ni, nanti gas tak keluar, dia keluar angin je. So kalau nak bagi sejuk, kita kena tekan button ni sampai menyala lah. Dan ini pula ialah soket USB untuk radio, bukan untuk charge, untuk radio yang tadi saya bagi tahu tadi. Kalau kita nak dengar music daripada USB ataupun nak tengok video daripada USB tadi, so ini slot untuk radio tadi tu. Yang ini pula soket tambahan. So dia berbentuk macam cigarette lighter. So salah satu soket plug untuk kita guna macam kita nak tambah USB ke, ataupun kita nak macam kadang-kadang ada orang, setengah orang dia beli untuk vacuum kereta kan. So yang jenis soket untuk yang cigarette lighter punya. Okey. Dan untuk cas, sini ada dua. Zoomkan dekat sini. Okey. So ada dua untuk kita cas handphone kita ataupun tablet. Okey, dinasihatkan kalau kata apa, kalau kita nak guna USB ni, so pastikan dia berbentuk macam super cas. So dinasihatkan kalau boleh jangan cas vape ataupun power bank lah, sebab power output dia lain. Bila kita start, nanti dia power dia dah kuat sikit. Kalau kita off pula, nanti dia ambil power daripada bateri. So takut bateri pula cepat kong. So saya nasihatkan kalau kata nak cas, kalau dah full, cepat-cepat cabut lah. Jangan tunggu sampai kita dah off engine begitu kita cabut. Sebab kita takut nanti bateri handphone kita rosak, sebab dia punya output nanti akan jadi berbeza. Sama juga macam power bank, kalau kita dah cas, power bank tak boleh. So kalau kita nak cas tablet ke apa ke pun sama, sebab takut kita perjalanan jauh kan. So kalau dah full, cepat-cepat cabut. Okay. So setakat ini saja untuk video kali ini, Proton Saga untuk tutorial. Macam saya cakap, kalau kata apa anda nak beli kereta Proton Saga ni, kita memang ada promosi. Buat masa sekarang ni kita ada sales tax 500, and then kita ada free service selama 1 tahun, 3 kali ataupun 1 bulan, mana sampai dulu. 3 kali 1,000, 10,000 dan 20,000. So kalau kata apa tuan-tuan nak beli, boleh PM page saya Proton PJ Regal Motors, ataupun boleh subscribe YouTube channel saya Proton PJ Regal Motors. Kalau kata apa nak tanya lebih lanjut lagi, nak tanya pasal promosi lagi, boleh klik link WhatsApp yang saya sediakan dekat bawah, ataupun boleh call nombor saya 012 369 4541. Okey, setakat ni untuk video Saga. Akan datang saya akan cerita pasal model lain pula. Minta kawan-kawan semua kalau boleh, kalau kata nak tahu pasal info pasal kereta lain,
cara-cara nak submit loan ke ataupun nak tahu bulanan ke, boleh tengok dekat page saya, ataupun boleh direct call saya, ataupun boleh direct WhatsApp saya. Dekat dalam page saya, insya-Allah, ataupun dalam YouTube channel saya, insya-Allah saya akan terangkan selain daripada model-model kereta tadi, saya akan terangkan tutorial macam mana dan apa model tu ada. So nanti tuan boleh faham. Sebelum beli kereta tu kita dah tahu dah apa yang ada kat model tu tadi. Bukan pasal model saja saya akan cerita, insya-Allah cara-cara untuk submit loan dan cara-cara untuk dapatkan dokumen untuk submit loan. Okey, saya ulang lagi sekali, boleh like Facebook saya Proton Petaling Jaya Zainal Alias, dan YouTube channel saya Proton Petaling Jaya Zainal Alias juga. Okey, terima kasih.